ready to the countdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada warga guru, warga ibu bapa, serta sahabat-sahabat yang ada bersama saya dan juga rakan guru yang banyak membantu untuk saya memberi taklimat mengenai KIT program PSCC tahun 1 2021. Saya mengambil peluang ini bercakap untuk memberi penerangan tentang program transisi tahun 1 2021 kepada warga guru dan juga ibu bapa, especially ibu bapa, supaya ibu bapa sama-sama dapat membantu saya dan warga guru, warga sekolah untuk meneruskan kelangsungan pendidikan di alam baru, di norma baru bermulai minggu depan 28/1/2021. Sehubungan dengan itu, di sini saya pamerkan KIT program tahun 1 2021, di mana nanti saya akan share juga program ini dalam bentuk PDF di laman sesawan tahun 1 2021. Yang pertama, saya kena memberi taklimat kepada guru-guru dan juga ibu bapa, apatah lagi dengan warga BIBG tentang pelaksanaan program transisi tahun 1 2021 yang akan bermula minggu depan, hari Rabu, iaitu 20/1/2021. Yang pertama, di sini saya tunjukkanlah garis panduan persediaan, di mana saya sebagai seorang pentadbir perlu memberi pengetahuan dan pemahaman tentang program transisi tahun baru 2021, berbincang dengan guru sekolah, terutamanya guru tahun 1. Kami telah bermusyarat sebentar tadi. Alhamdulillah, satu keputusan telah dicapai dan sedang diproses oleh penyelaras transisi, iaitu Cikgu Yusof bersama Pelongkanam HEM, dan kita akan edarkan tidak lama lagi untuk pengetahuan semua. Yang kedua, yang ketiga berbincang dengan penyelenggaraan program transisi dengan guru yang terlibat. Saya dah juga bincang dengan guru yang terlibat. Kami telah mendapat jalan penyelesaian yang terbaik untuk menjalani program transisi supaya input-input yang disampaikan kepada anak-anak didik tahun 1 tidak terkikir. Apatah lagi, murid-murid perlu menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang keempat, pemilihan guru. Saya telah berbincang dengan penolong kanan saya, Pak Ros, juga penolong kanan HEM dan juga Puan Teresa Popopo. Apatah lagi mengambil kira pandangan guru pemulihan, iaitu Puan Nina, kerana beliau amat mengenali murid tahun 1 2020 yang akan tahun 2 2021. Okey, kita sambung seterusnya. Saya juga memberi taklimat ini bersama kepada rakan ibu bapa dan guru, di mana saya telah share jadual dan juga beberapa perkara yang penting mengenai minggu transisi untuk makluman semua, supaya pihak PIBG dapat membantu saya sama-sama turut serta bagaimana menjalankan program transisi bermula minggu depan. Yang keempat, taklimat kepada ibu bapa dan penjaga. Di sinilah saya memohon kerjasama daripada dua orang guru saya menjadikan sedikit video, bukan nak menjadi YouTube yang glamour, tak ada, tetapi sebagai seorang pemimpin saya rasa saya perlu menyebarkan maklumat ini secara tersendiri agar maklumat yang disampaikan dapat difahami dan dapat ibu bapa dan juga PIBG membimbing anak-anak, membantu guru-guru di rumah nanti. Okay, seterusnya saya membaca tentang peranan ibu bapa lah, untuk membantu pihak sekolah dalam merealisasikan program transisi bersama anak-anak di rumah. Okay, ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan murid. Justru itu pelibatan ibu bapa adalah sangat penting dalam persediaan anak ke tahun 1. Persediaan ibu bapa penjaga adalah seperti berikut. Persediaan anak di aspek mental, sosial, ekonomi dan juga fizikal. Persediaan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian. Bersedia menyokong pembelajaran anak, pelibatan dalam aktiviti dan perkembangan sekolah. Dan juga murid khususnya
amnya untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, murid itu bersedia untuk belajar di tahun 1 adalah faktor penentu kepada pembelajaran murid seterusnya. Murid perlu bersedia di aspek penguasaan diri dan sikap terhadap pembelajaran serta penguasaan literasi dan numerasi awal sebelum hadir ke tahun 1. Perincian adalah seperti berikut. Berupaya mengurus diri, nombor 1. Nombor 2, minat ke sekolah. Kat sini minat ke sekolah ni kita boleh tukar kepada minat untuk Google Meet, minat untuk online, minat untuk YouTube, apa-apa jua peranti yang telah digunakan. Semoga anak itu minat untuk belajar dan untuk datang ke sekolah sehinggalah PKP ditamatkan. Berupaya menyelesaikan diri dengan persekitaran baharu, rakan sebaya dan guru. Nombor 3 ini, murid walaupun melalui Google Meet ke YouTube ke apa-apa jua internet yang ada, murid-murid dapat mengetahui di mana sekolah mereka berada, kelas mana, meja mana, kursi mana, dan juga modul-modul yang digunakan murid-murid dapat mengaplikasikannya dengan baik. Bersikap positif untuk mengikuti pembelajaran. Kat sini perlu ibu bapa memberi sokongan kepada anak-anak supaya anak-anak sentiasa positif, sentiasa boleh bangun awal walaupun kita belajar secara maya, secara online, tetapi anak-anak bersedia untuk bangun awal, untuk bersedia untuk belajar secara Google Meet, secara YouTube, secara Telegram, WhatsApp, apa-apa jua yang ada. InsyaAllah anak-anak kita akan belajar dengan penuh keseronokan dan mereka dapat menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya mempunyai kemahiran asas seperti pratulis, prabaca dan pranomor. Okey, pratulis, prabaca dan pranomor itu adalah takdilah membaca, menulis dan mengira. Dan saya yakin ibu bapa telah menghantar anak-anak ke tadika, swasta, kerajaan, apa jua berbentuk prasekolah. InsyaAllah anak-anak tuan-puan telah dapat menguasai pra penulisan, pra membaca, pra mengira. Apabila mereka masuk tahun 1 sekurang-kurangnya mereka telah mengenal membaca, menulis, mengira, abjad yang asas dan juga nombor-nombor yang asas. Dan seterusnya ialah persekitaran fizikal. Walaupun secara normalnya, secara mayanya, pihak sekolah telah bersedia sehabis baik untuk menyediakan fizikal sekolah, di mana tahun 1B, 1Z, 1D, meja dan kursi telah kami sediakan ikut keperluan murid. Begitu juga label-label telah ditandakan. Dalam proses akhir, guru-guru kelas akan boleh turun padang. Mereka akan boleh tagging nama-nama anak dan perempuan di meja tersebut. Okey, kita sambung seterusnya, di mana di sini dinyatakan juga modul orientasi. Modul orientasi ini sebenarnya apa yang akan berlaku secara menu, iaitu apabila anak-anak atau perempuan melakoni ke sekolah. Di mana di sini disertakan juga bagaimana murid-murid apabila mereka berada di sekolah, apa yang perlu mereka buat. Contoh, tapi benda ni tak akan berlaku lah sebab kita akan belajar secara online. Kita telah ubah suai bagaimana minggu orientasi akan diajar secara online. Untuk minggu orientasi secara modul, dia ada rutin kelas, dia ada perbualan awal, ada aktiviti pembelajaran, ada aktiviti suai kenai, dan juga aktiviti pembelajaran lagi, fizikal, kita ada waktu rehat, dan sambung juga aktiviti seterusnya iaitu aktiviti bualan, iaitu pembelajaran diajar secara biasa dalam kelas. Okay, seterusnya saya pergi kepada beberapa contoh modul PDT, di mana ibu bapa boleh membantu guru-guru untuk membimbing dan mendidik anak-anak di rumah. Contohnya ialah sekejap modul ini dirancang supaya murid-murid dapat meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran, menjadikan murid dengan pengetahuan, kemahiran nilai untuk pembelajaran seterusnya, membentuk sikap positif dan pembelajaran. Pelaksanaan modul ini telah ditetapkan akan bermula minggu orientasi 1 Februari hingga 25 Mac. Pengisian fasa ini merangkumi aktiviti PDP secara bertema, aktiviti fizikal, tema dan subtema semua ada dalam kit modul ni, di mana akan diberi bimbingan dan diajar oleh guru-guru kelas dan guru mata pelajaran yang telah saya tetapkan. Cuma saya berharap kepada ibu bapa dapat membantu saya dan juga guru-guru apabila pihak sekolah menyediakan aktiviti kepada anak-anak secara online ataupun offline. Saya harap sangat-sangat ibu bapa dapat membantu anak-anak menyediakan jawapan,
membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti peralatan, alat tulis, pensel warna, apa-apa yang berkaitan lah. Contoh, minggu depan kita akan mula mengajar anak-anak tempat itu kita jaga kita, di mana kebanyakan yang sini melibatkan kita minggu pandemik COVID-19, iaitu kat sini akan diadakan sesi bersoalan-jawab berbincang. Jadi guru-guru nanti kemungkinan akan menyediakan lembaran ini, akan share dalam Telegram ataupun WhatsApp, dan kemungkinan besar juga guru-guru akan menyediakan YouTube secara mengajar, di mana memberi kemudahan kepada ibu bapa untuk memahami, dan boleh anak-anak tengok YouTube ataupun video tersebut untuk melaksanakan program kita jaga kita. Okey, contoh kat sini, mari cuci tangan. Dia ada gambar telah disertakan bagaimana video itu, cara kita mencuci tangan, dan ibu bapa bolehlah mengajar, mendidik anak-anak mencuci tangan secara yang betul. Itu untuk kita jaga kita. Dan seterusnya, kepada modul yang seterusnya kita ada makanan pilihanku. Bagaimana cikgu-cikgu juga akan mengajar dan mendidik cara-cara untuk belajar makanan pilihanku. Kat sini juga disertakan juga YouTube yang boleh ibu bapa layari, dan saya berharap ibu bapa layari YouTube tersebutlah supaya anak-anak lebih memahami. Sebelum akhir, modul ini banyak sehingga 43 hari. Dalam modul-modul ditekankan kat sini ada beberapa lembaran kerja mengikut tema, mengikut minggu, dan insya-Allah mengikut belajar secara offline. Pihak sekolah akan menyediakan satu set lembaran kerja ataupun aktiviti mengikut tema dan minggu. Pihak sekolah akan menyediakannya secara, kalau secara online, guru-guru akan menyediakan ditapat dalam Google Form. Secara offline, pihak sekolah akan photostat satu set latihan tersebut, dan kami akan tinggal di Pondok Keselamatan Sekolah. Ibu bapa bolehlah mengambil satu set modul itu apabila telah selesai, telah selamat diproses, telah di klik dengan baik dan akan tinggal di Pondok Keselamatan. Bolehlah ibu bapa mengambil satu set modul tersebut untuk dibawa ke rumah dan sama-sama membimbing anak-anak untuk membuat latihan tersebut. Akhir kata, itu saja daripada saya. Nanti saya akan share kit program transisi ini, dan saya berharap ibu bapa dapat membaca, meneliti dan menolong pihak kami supaya dapat sama-sama membimbing mendidik anak-anak terdepan, supaya anak-anak terus dapat belajar secara norma baharu melalui keseronokan yang baharu, dan anak-anak terdepan tidak tercicir untuk menguasai membaca, menulis dan mengira. Okey, kita jumpa sekali lagi, iaitu di mana pihak sekolah telah membeli dan telah mengorder buku aktiviti minggu transisi mengikut tema-tema yang telah disediakan, di mana di sini dinyatakan untuk minggu yang pertama, seperti saya kata tadi, ada dalam kit program transisi iaitu peratulis. Dan yang kedua, minggu yang kedua bermula daripada nombor 1, nombor 10, dan ada muka surat yang telah disertakan di sini, iaitu berdasarkan mata pelajaran terah dan juga elektif. Yang pertama, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, pendidikan Islam, bahasa Arab, pendidikan moral, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Begitu juga minggu ketiga, kita sambung lagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, pendidikan Islam, bahasa Arab, pendidikan moral, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Di mana lengkaplah dalam buku ini yang akan diserah kepada ibu bapa tidak lama lagi. Saya mohon kepada ibu bapa agar memberi latihan kepada anak-anak ini berdasarkan minggu. Jangan biarkan anak perempuan terus buat satu set buku ni dalam satu hari. Itu salah. Sebab buku ini lengkap, ikut tajuk, ikut tema, dan kita akan ikut tema apa yang telah diajar oleh guru nanti. Selepas tu bolehlah ibu bapa sama-sama membimbing anak-anak, mendidik anak-anak, mengajar, membantu guru-guru supaya membuat latihan dalam buku ini, supaya buku ini lengkap untuk 43 hari. Apabila selesai sahaja nanti, buku ini akan dipulangkan semula kepada pihak sekolah melalui guru kelas, dan guru kelas akan serah kepada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran akan menanda segala hasil aktiviti anak-anak.
Okey, saya tunjuk untuk pra-tulis di mana aktivitinya lebih kurang macam ni. Okey, contoh Contoh di sini dia tulis sambung garis putus-putus ataupun sambung garis putus-putus dan warnakan. Nanti guru akan mengajar dan membimbing anak-anak. Lepas itu bolehlah ibu bapa melihat kaedah-kaedah cikgu mengajar tersebut dan membantu anak-anak menyiapkan latihan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini untuk bahasa Melayu. Dan untuk bahasa Inggeris, saya akan sediakan contoh kat sini. Tapi kalau cakap bahasa putih, cakap bahasa putih lah, kan? Okey, contoh minggu yang kedua untuk bahasa Inggeris. Dicontoh kat sini, draw a picture of yourself and write the word. Nanti guru akan mengajar, membimbing dan ibu bapa bolehlah membantu anak-anak di rumah. Seterusnya untuk minggu pengenalan, minggu orientasi yang biasanya pihak sekolah sediakan ialah saya amat memerlukan bantuan dan kerjasama daripada ibu bapa, iaitu menyediakan satu video yang ringkas anak-anak memperkenalkan diri masing-masing bersama kelas masing-masing. Contoh saya berlakon ya, saya Anwar bin Ahmad, kelas 1 Zamrud, selamat berkenalan cikgu-cikgu, macam itulah contohnya. Tetapi ibu bapa boleh menyediakan video yang lebih kreatif, yang lebih seronok untuk anak-anak sama-sama turut berlakon. Dan di situlah nanti ibu bapa akan dapat lihat bagaimana anak-anak kita interaksi. Ada malu-malu, ada yang agresif, ada yang segan-segan. Tapi kat situlah ibu bapa boleh membantu anak-anak supaya jangan malu-malu, supaya walaupun kita belajar secara online, tetapi anak-anak atau perempuan kenal cikgu kelas masing-masing, kenal cikgu mata pelajaran, dan kenal saya sebagai guru besar pentadbir di sekolah SKPJ. Begitu juga dengan pentadbir-pentadbir yang lain. Yang itu saya mohon sangat kerjasama daripada ibu bapa agar dapat menyediakan satu video yang simple, kata orang terpulang kepada ibu bapa, sama ada nak canggih ke tak canggih, tetapi video itu dapat kami lihat, dapat kita share dalam Telegram masing-masing murid tahun 1B, di mana murid 1D dan juga 1Z. Saya mohon sangat kerjasama daripada ibu bapa semua. Itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih, bye.